غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا رحمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله. Amin. Okey, bersedia dengan latihan semalam. Siapa yang dah hantar, ada 2 orang saja hantar. Tak selesai Fajihah dengan Ainun. Siapa yang mana tak hantar tu, Fani hantar. And then tolong semaklah dengan apa yang kamu dah buat sebab nak bincang jawapan dia lah. Nak bincang jawapan dia. Jadi kita ada secara umumnya kita ada 3 jenis, 4 jenis persamaan 4 jenis persamaan kimia untuk asid ni ya. Pertama sekali kita ada persamaan peneutralan. Slow sikit ya. Betul. Kita ada persamaan peneutralan. Dan peneutralan. No? Yang peneutralan ni kita ada contohnya HCl lah ataupun Na dengan NaOH. Nah, kita dapat NaCl plus H2O. Okey, kalau peneutralan ni persamaan ion dia adalah HCl kita buat H plus, NaOH kita ambil OH minus. Itu sahaja. Dan dapat H2O. Ini untuk peneutralan. Okey, kemudian peneutralan ni siapa? Peneutralan ni adalah asid tambah alkali. Okey, ini satu. Lagi satu, kita ada persamaan antara asid dengan logam. Asid dengan logam. Okay, asid dengan logam ni macam mana? Okay, so kita ada, katalah asid dia HCl, tambah dengan logam, katalah zinc. So kita akan dapat, ni persamaan kimia ZnCl2 tambah H2. Okay, macam mana persamaan ion dia? Persamaan ion dia adalah H plus tambah Zn, dapat Zn2 plus tambah H2. Okay, 2, seimbangkan. So kamu tengok dah ada yang merah tu persamaan ion. Kalau kamu tak mari kita baca cancel kan. Kalau kamu tak faham cancel tu, kamu hafal aja. Maksudnya asid kita ambil H plus, kalau kalau yang ada OH tu kita ambil OH minus sahaja. Jadi kita ada 2 lagi, jadi ada 4 ni kan. Lagi 2. Okay, lagi 2 asid dengan karbonat. Asid plus karbonat. Okay, asid plus karbonat. Contohnya kita ada H. Kata cikgu ambil H lain pula lah, asid lain. Katalah H2SO4. Tambah dengan karbonat, katalah kalsium karbonat CaCO3. Okay, jadi kita akan dapat persamaan ini akan menghasilkan bahannya kalsium sulfat tambah CO2 tambah H2O. Okey, itu hasil dia lah. Dah seimbang dah. Macam ni dah seimbang dah. Okay, persamaan ion dia macam mana? Kalau asid, kalau yang asid ni semua kita ambil jadi H saja. H plus. Tambah kalsium karbonat, kita ambil CaCO3 sepenuhnya. Okey, kemudian hasil yang terbentuk Ca2 plus tambah CO2 tambah H2O. Okey, sebabkan ada H ada 2 kat sini, ada 2 H kat sini, ni ada 2 H. So sini pun kita kena letak 2. Okey. 2. Okey, so persamaan. So boleh bezakan persamaan tolong bezakan persamaan kimia dengan persamaan ion. Okey, satu lagi kata 4 kan? Satu lagi. Okey, satu lagi adalah asid plus oksida logam. Ini karbonat pun karbonat logam lah. Sebab apa kita kata karbonat logam?
Sebab ni logam ni maksudnya ni. Logam. Karbonat, okey, karbonat. Yang ni karbonat. Okey, karbonat. So, yang katakan karbonat logam, inilah karbonat logam. Okey. Okey, kemudian acid plus apa lagi satu? Acid plus oksida nah. Acid plus oksida logam. Okey, acid plus oksida logam. Okey, acid plus oksida logam. Okey, kita ambil acid lain pula. Katalah kita ambil HNO3. Acid nitrik tambah dengan oksida logamnya katalah MgO. So hasilnya Mg. Tengok ni, ini kesalahan yang biasa pelajar buat kan. MgNO3. Nampak salah tu. Salah. Sebab apa salah? Sebab bila kita nak tulis formula kimia, kita tak boleh simply tukar exchange. Kita tengok dua ni, Mg nitrat, kita pun gabung Mg nitrat jadi kat sini. Salah. Memanglah kita tahu ada Mg dengan nitrat, tapi kita kena fikir Mg ni 2 plus nitrat minus kan. So kalau kita tengok, kita ada 2 plus kat sini. Kalau 2 plus menyebabkan sepatutnya kita kena buuh 2. Nampak? Jadi formula tu bukannya kita just semata-mata gabung yang ni dengan yang ni. Bukan. Bukan. Kita bukan gabung yang tu. Kita kena fikir di kepala kita charge. Setiap ion tu charge dia berapa. Supaya formula dia betul. Siapa yang tinggal, dia buat macam ni saja, Mg nitrat macam tu saja, salah lah. Jadi kita kena tutup buat macam tu. Mg nitrat. Okey. Dan hasilnya satu lagi H2O. Okey, ini adalah persamaan kimia, dan persamaan ion dia apa? Ion dia adalah H+ tambah dengan MgO dapat Mg2+ tambah H2O. Okey. So yang merah tu persamaan ion. Yang merah tu persamaan ion. Ini adalah 4 persamaan kimia dan 4 persamaan ion yang terdapat di dalam chapter acid base. Chapter acid base. Jadi harap pelajar boleh bezakanlah macam mana kata persamaan kimia, macam mana kata persamaan ion. Jadi kalau soalan minta, bagi accordingly, bagi yang dia minta. Kalau dia minta persamaan kimia, maka ini adalah persamaan kimia. Bagi persamaan kimia. Ni semua persamaan kimia. Atas hak biru ni persamaan kimia. Bagi persamaan kimia. Kalau dia minta persamaan ion, kita bagi hak bawah ni persamaan ion. Kalau kita baca semalam cancel tu kamu tak faham, kamu boleh hafal sahaja bentuk persamaan ion untuk setiap jenis tindak balas. Kita ada 4 tindak balas, 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 tindak balas. Kalau setiap tindak balas kamu faham bentuk dia, jadi kamu boleh buat persamaan ion. Apa maksud bentuk dia? Maksud bentuknya adalah, katalah satu soalan dibagi tindak balas. Dengar soalan saya sekarang. Tindak balas antara logam zinc, tindak balas antara logam magnesium dan asid sulfurik. Tuliskan persamaan ion. Okey, tuliskan persamaan ion. Tuliskan persamaan ion antara logam magnesium dan asid sulfurik. Okey, logam magnesium dan asid sulfurik. So apa bentuk yang kita faham? Dia ada H+ dengan logam tu, ion logam tu dengan gas hidrogen. Bentuk ni tak lari lah. Cuma kita kena ubah logam saja. Sebab asidnya, kalau asid, semua asid sama. Asid mana pun ambil H+ je. Jadi maksudnya kita faham asid sulfurik H+ juga. Tambah dengan logam magnesium. Nampak? Dapat logam tersebut dan juga hidrogen gas. Okey, siapa faham, maka jadi dah persamaan ion dia. Jadi dah persamaan ion dia. Pasal apa jadi dah?
Sebab dia faham bentuk asid, kita ambil H+, tukar kepada dia punya logam tu magnesium lah, zinc ke magnesium. Jadi hasilnya ion logam dengan gas hidrogen. Hal lain pun semua sama macam tu. Okay. So itu adalah cara untuk kita tulis persamaan ion. Okay, ini satu nota yang bagilah ni untuk kamu. Okay, persamaan ion. Okay. Dia masukkan chat tak? Tak boleh. Okay, saya bubuh dalam WhatsApp group. Okay. Okay, nota tadi saya kepilkan dalam WhatsApp group. Siapa nak buat nota nak simpan. Okay, kita tengok soalan yang saya suruh buat semalam lah. Tahniah kepada dua orang pelajar yang hantar, Fajihah dan Ainun yang dah hantar. Okay, kita tengok balik kertas kamu tu dan apakah jawapan dia. No? Okay, satu lagi. Sini. Okay. Okay, So, kita tengok nombor 2. Nombor 2. Kamu tengok nombor 2 tu yang mana yang ni kan? Nombor 2 ni kalau ikutkan kalau sebelah kiri ni, kalau 1, 2, 3, 4, kita nak pakai yang mana? Nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4? Bentuk 1, bentuk 2, 1, 2, 3, 4 tu maksudnya ni, atas kali 1, bawah 2, nombor 3, ni nombor 4 kan? 1, 2, 3, 4. Okey, kalau yang ni, kita nak pakai 1 ke, 2 ke, 3, 4? 1. Nombor 1. Okey, nombor 1. Nombor 1 lah. 1. Okey. Kemudian, yang ni, 1 ke, 2 ke, 3, 4? 1, 2, 3, 4. Yang mana? Apa dia? Yang ni apa dia? Yang ni adalah? Nombor 2. Nombor 2. Bagus. Ya. Nombor 2 kan? Nombor 2. Okay. Next. Yang ni? 1, 2, 3, 4. Tiga. Nombor 3. Betul. Nombor 3. Nampak tak lindung sikit lindung kepala saya. Duduk kat lihat. Mana dah. Ni lari sikit. Tak kat atas. Tak kat sini. Hujung atas ni. Okay. Okay. So then yang ni pula 1, 2, 3, 4. 2. Nombor 2. Tahniah yang menjawab. Okay. Next. 1, 2, 3, 4. 4. 4. Bagus. Seorang yang tak jawab, orang lain tak jawab pun. Okay. Next. 3. 3. Terima kasih Azrul. Nombor 3. Senang je kan? Okay. Second last. Nombor
Nombor. Satu kot. Ha? Satu kot. 1. Empat. Okey. Empat tu. Nombor 4. Sebab ada CUO ni kan. CUO ni lah yang 4 ni. Ada O. Ni. So, tahniah yang mencuba. Okey. Kemudian last sekali. Satu. Okey. So, hopefully kamu dah faham macam mana nak buat persamaan ion. Saya tahu kamu takkan boleh buat terus punya sebab kamu kena berlatih, nak kena berlatih tulis semua ni. Nak kena berlatih. Okey. So, berlatihlah. Nanti cikgu bagi latihan latih to be. Ni kena buat latih to be. Macam kau ulang buat. Nanti cikgu bagi latihan latih to be. Okey. Next. Okey. Kita nak tengok sifat-sifat kimia bagi alkali. Sifat kimia dengan alkali. Nombor 1 tu senang sajalah. Sebab kita dah belajar dah tu. Sifat kimia alkali tu kita dah belajar dah, iaitu asid tambah alkali. Semua tahu itu adalah peneutralan. Betul tak? Ini kalau dalam kamu semua buka modul tak? Okey, muka surat 109 siapa buka modul muka surat 109. Ini adalah tindak balas antara asid dan alkali. Ini alkali. Ini adalah asid. So kita dah belajar lah asid dengan alkali ni. Iaitu, dah biasa tengok lah kan. Tadi kita buat lah. Hak atas ni. Peneutralan. Maksudnya sifat kimia asid juga adalah sifat kimia alkali. Sebab asid bertindak balas alkali. Dan contoh-contoh yang lain. Okey. Kemudian, ini sesuatu yang baru. Apa jadi kalau alkali bertindak balas dengan garam amonium? Ni kena hafal lah. Semua tindak balas kimia kita hafal. Apa berlaku kalau alkali bertindak balas dengan garam amonium? Hasilnya adalah garam, air dan gas amonia. Macam mana tu? Macam mana kita nak tulis formula amonium klorida? Nak tulis formula amonium klorida macam mana? Amonium klorida, amonium amonium apa? NH4 kan? Klorida Cl-. So formula dia NH4Cl. Okay. So ini NH4Cl. Bertindak balas dengan kalium hidroksida, kita dah tulis lalu dah. KOH. Okay. Nak tahu hasil dia apa? Hasilnya apa? Macam mana kita tahu? Macam mana kita boleh tahu semua ni? Kita kena hafal lah persamaan perkataan ni. So hasilnya adalah KCl H2O NH3. Garam, air dan gas amonia. Okey, kemudian ini adalah tindak balas yang kedua. Contoh yang kedua, amonium, garam amonium tambah dengan alkali. Yang kata garam amonium ni apa dia? Yang kata garam amonium ni lah. Amonium sulfat, garam amonium. Okey, garam amonium ni adalah amonium sulfat tu garam amonium. Okey. Kemudian ini pun kita katakan garam amonium. Amonium sulfat, amonium klorida, amonium macam-macam lagi lah, nitrat, itu semua garam amonium. Bila dia bertindak balas dengan alkali, apa tu alkali? Alkali inilah OH ni alkali ya. Alkali. So hasilnya adalah 3, iaitu apakah hasilnya? Garam, air, amonia. So dapatlah garam ni, garam apa tu garam? Garam nanti masuk garam kita terang nanti. Bila logam tambah bukan logam tu garam. Okey, nanti terang. Garam, air, amonia. Amonia NH3, tetap formula amonia NH3. Kena hafal ayat ni supaya kau boleh tulis persamaan dia. Okey, yang ketiga, sifat kimia alkali yang ketiga adalah
alkali bertindak balas dengan ion logam, dapat logam hidroksida yang tak larut. Ini persamaan ion ni. Ini persamaan ion sebab apa? Sebab dalam persamaan ini menunjukkan ion, ada ion ditunjukkan. Dalam persamaan ada ion tu. Ni ada ion. Kau nampak ni ion dia. Ion, ini pun ion. So ini ada persamaan ion yang ditunjukkan, maka ini persamaan ion. Kita dapat kita gabungkan sajalah, gabungkan antara dua ni gabung. Dapat MgOH. Sebab ada 2 plus kat sini, maka hasil yang terbentuk pun adalah 2 tu. 2. Okay. Alright. So kalau kita ada logam lain, ion logam yang lain selain daripada magnesium, kuprum pun boleh juga. Maka kita dapat kuprum hidroksida. Okey. Itu adalah sifat kimia alkali. Okey. Tengok pula latihan bawah ni. Ada soalan tak setakat lah? Ada sebarang soalan? Tak ada. Tak ada, faham. Okey. Kita tengok sikit lah soalan latihan kat bawah ni sebelum kita tamatkan kita punya PDPR pagi ni. Okey, jadual di bawah. Okey, saya padam Ustaz. Okey. So, jadual di bawah menunjukkan 2 eksperimen bagi tindak balas antara magnesium dengan hidrogen klorida dengan parut X dan Y. Bila soalan macam ni, hidrogen klorida, pelarut ada 2. So, maksudnya pelarut tu satu ayak, satu bukan ayak. Okay, itu memang tetap dah, SPM macam tu dah. So, yang mana ada pemerhatian ni, yang ada pemerhatian ni tak ada pemerhatian. Ni ada. Ni tak ada hasil, ni ada hasil. Bila ada hasil je, pelarut ni mesti ayak. Bila ada hasil ya, pelarut tu mesti ayak. So, sebab apa air diperlukan tidak untuk menunjukkan sifat asid. Kita belajar mula-mula sekali. So, parut X adalah air. Okay. Kemudian parut Y, ini adalah contoh-contoh nama selain daripada ayak, iaitu pelarut organik. Pelarut organik. Apa maksud pelarut organik? Pelarut yang bukan ayak. Minyak lah, minyak, jenis-jenis minyak tu. Kalau thinner kan, kalau kita kena cat kan, kita tak boleh basuh guna ayak, kita guna pelarut lain. Guna thinner, guna minyak gas. Ini semua adalah nama pelarut selain pada ayak, maka selain pada ayak tak boleh menunjukkan sifat asid. Okay, namakan gas yang terbebas nombor 1, gasnya gas hidrogen. Okay, ini macam mana nak tahu gas hidrogen? Persamaan tadilah, bila logam saja, pita magnesium, bila logam saja, ini logam kan? Logam hasilnya gas hidrogen. Okay. Betul tak logam hasilkan gas hidrogen? Logam dengan asid hasilkan gas hidrogen, betul tak? Ingat tak? Kan tadi kan? Tadi. Kan ni logam hasilnya gas hidrogen. Logam hasilnya gas hidrogen. Logam gas hidrogen. Okey. Alright. Kemudian seterusnya C. Bandingkan pemerhatian asma 1 dan 2, terangkan jawapan anda. Hidrogen klorida dalam parut X dalam eksperimen 1, apa kita nak kata tu? Bertindak balas. Bertindak balas dengan magnesium. Jadi hidrogen klorida dalam parut Y dalam eksperimen 1, dan ini ada tindak balas lah bila ada hasil. Bila ada hasil ni, maka ada tindak balas. Ini tak ada hasil, tiada tindak balas. Okay. Tiada tindak balas. Okay, so tidak bertindak balas dengan magnesium. Hidrogen klorida dalam parut X mengion. HCl tu mengion. HCl tu molekul tau, tapi dia boleh mengion kepada ion hidrogen. Kepada ion hidrogen. Jadi kita tunjukkanlah kepada ion hidrogen, tunjukkan H plus per Cl minus. Ion hidrogen bertindak balas dengan
Dengan apa? Dengan atom magnesium. So, ini kita boleh tunjuk dalam persamaan. Kita boleh tunjuk dalam persamaan ion tadi tu. Dalam persamaan ion tadi tu. Yang ni tadi. So, kita boleh tunjuk persamaan ion. Ion hidrogen bertindak balas dengan atom. Ni atom. Atom zinc ke, atom magnesium ke. No? Okey. Kemudian, untuk menghasilkan molekul hidrogen, Mg2H+, Mg2+, ini adalah persamaan ion kita lah. Hidrogen kalau dalam parut X kekal dalam bentuk. Dalam parut X ni tak ada tindak balas kan? Tak ada tindak balas, hidrogen klorid tu asalnya adalah molekul. Tiada ion hidrogen yang hadir. Okay, so setakat tu itulah yang saya nak ajar. Ada soalan tak nak tanya? Ada apa soalan? Faham tak? Ambil faham tak? Walaupun ramai yang tak hantar kan? Kenal Azrul? Faham? Ya, faham. Alright. InsyaAllah faham. Bagus. Okey, walaupun ramai tak hantar, tapi cikgu harap kamu balik buat lah. Balik buat, penuhkan dalam modul kamu tu. Penuhkan dalam modul kamu dan bagi faham lah. Kalau tak faham, tanya. No? Okey, kemudian ni kamu baca tengok, nanti kita bincang. And then ini semua ni penuhkan, nanti kita bincang. Kita bincang pula yang ni nanti. Next class lah, next class. Okey. Okey, last, kalau ada apa-apa soalan sila tanya, kalau tak ada kita nak bersurai. Tak perlu habis sampai 9.40 lah. Okey, cikgu tapi masa yang ada ni kamu santai-santai tengok modul dan penuhkan ni, buat yang ni semua ni. Buat yang ni semua. Sementara nak tunggu pukul 9.40 kira homework lah. Supaya next time kita boleh bincang, kamu ada jawapan, dan kalau kamu salah next time kita bincang, kamu boleh betulkan. Daripada kamu salin tak sesuai, kalau kamu salin tu tak ada apa yang kamu belajar. Okey, jangan lupa isi kehadiran. Kehadiran, tahu kan alamat kan? smkmergung.com/pdprsmkm. Salin cikgu tulis kat chat tu, kamu paste dekat kamu punya browser. Okey, tak ada apa? Last time, tak ada apa? Tak Ada ada. apa nak tanya? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita tutup tasbih kafarah dalam surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, cikgu ada record ni, nanti cikgu akan send ke kamu lah. Cikgu record ni. Farid baru masuk Farid dah habis dah. Kita buat start saja. Dah habis, nanti tengok record lah. Okey, boleh bersurai. Bye bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Sama.